Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini untuk subjek pengurusan kehidupan, cikgu nak ajar lagi tajuk jiran. Okey, kita pergi kepada maksud jiran terlebih dahulu. Jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Kita semua ni mempunyai jiran, betul? Jadi kita kena kenal siapa jiran kita, siapa nama mereka yang penting. Okey. Asal mereka kerja di mana. Okey, kita kena tahulah serba sedikit tentang jiran kita. Macam kamu dah buat pada minggu lepas lah kan. Tugasan kamu minggu lepas, kamu perlu tahu nama jiran, pekerjaan jiran dan sebagainya. Jom kita tengok pula kepentingan hidup berjiran. Okey, yang pertama dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Maksudnya kita hidup bersatu padu, kita hidup dalam keadaan yang aman damai. Tak adalah masing-masing buat hal masing-masing. Tak ada istilah macam tu. Okey? Yang kedua pula, jaminan keselamatan penduduk setempat. Bermaksud, kalau kamu ada ditimpa kesusahan, kecemasan, ada jiran yang akan membantu kamu dalam keadaan kamu kesusahan. Contohnya, kalau rumah kita terbakar, ada jiran-jiran setempat yang akan membantu kita menelefon bomba, memadamkan api dan sebagainya. Dan bila kita tiada di rumah, sewaktu kita pulang ke kampung ke, bercuti ke, ada jiran-jiran setempat yang akan tengokkan rumah kita. Dan yang ketiga, memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong. Misalnya di tempat kejiranan kita atau taman perumahan kita ada nak melakukan sesuatu majlis kerakyat, majlis makan-makan ataupun program gotong royong dan sebagainya. Dekat situ kita boleh bekerjasama, tolong-menolong sesama jiran. Sekarang kita nak tengok pula tanggungjawab terhadap jiran. Apa yang perlu kita perlu buat terhadap jiran kita? Okey, yang pertama, menghulurkan bantuan. Okey, kita kena tolong jiran kita apabila jiran kita memerlukan pertolongan. Contohnya, jiran kita dalam kesusahan, kita perlulah menolong jiran kita sebab kita lah orang yang terdekat dengan jiran. Okey, yang kedua, ziarah menziarahi. Okey, bukanlah setiap hari kita kena ziarah jiran, bukan. Okey, ada masa-masa tertentu kita kena ziarahlah jiran, bertanya khabar. Dan yang ketiga, kita perlu bertegur sapa. Kalau jumpa jiran, kita kena tegur lah. Jangan kita sombong dengan jiran. Sebab apa-apa kalau kita susah, kita minta tolong dengan jiran juga. Dan yang terakhir, kita kena prihatin tentang keadaan jiran. Contohnya, kalau jiran kita sakit, kita kena bertanya khabar lah, prihatin. Okey, terhadap keadaan mereka. Jangan pula kita dah tahu jiran kita dalam keadaan susah, tapi kita sengaja tak nak ambil berat terhadap jiran. Okey, contohnya jiran kita sakit, tapi kita buat tak tahu je. Maksudnya tu tak prihatin lah. Itu bukan jiran yang prihatin lah kalau macam tu ya. Okey, kita nak tengok pula cara memupuk semangat kejiranan. Okey, yang pertama, macam cikgu dah terangkan minggu lepas lah, kita perlu berbudi bahasa dengan jiran kita, hormat menghormati. Yang tua kita kena lebih hormat, kita kena gunakan panggilan yang sesuai. Kena ada sifat baik hati, peramah, prihatin, bertanggungjawab, mengambil berat tentang jiran dan bekerjasama. Seterusnya, cikgu nak terangkan maksud rangkai kata sepakat membawa berkat. Maksudnya ialah setiap perkara dilakukan secara persetujuan oleh semua pihak yang terlibat untuk mendatangkan suatu kebaikan. Okey, contohnya di tempat kejiranan kamu ingin melakukan satu gotong royong lah. Okey, jadi semua orang kat jiran-jiran dekat situ semua kena sepakat, kena bersetuju untuk melakukan gotong royong tu. Kalau 2-3 orang je yang setuju, maka tak jadilah program tu kan. Penatlah 2-3 orang je yang nak gotong royong. Jadi kat situ tak ada sepakat. Okey, itu maksudnya.